Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah alladhi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Sambungan kita daripada da'awat al-anbiya atau rintihan para nabi ialah pada doa Nabi Ibrahim bahagian yang keempat, muka surat yang ke-95. Doa Nabi Ibrahim antara bahagian yang paling panjang dalam risalah ni. Ada 6 bahagian. Kita dah bahas 3 bahagian, dan pagi ini kita masuk pada bahagian yang keempat. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala pada muka surat 96. Antara doa yang ringkas dan padat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah beberapa doa yang dituturkan oleh nabinya dan kekasihnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam, sebagaimana yang terakam pada firman Allah ayat yang ke-127 hinggalah ayat yang ke-129 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Maksudnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ketika Ibrahim telah mengangkat asas-asas rumah itu, asas-asas rumah ni merujuk kepada Kaabah, dan Ismail bersama dengan anaknya Ismail, rabbana taqabbal minna, mereka berdua pun berkata, wahai Tuhan kami, Engkau terimalah daripada kami. Innaka antas samiul alim, kerana sesungguhnya Engkau, benar-benar Engkaulah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Wahai Tuhan kami, dan Engkau jadikanlah kami 2 orang yang menyerah diri khusus bagimu, dan sebahagian dari keturunan kami umat yang menyerah diri khusus bagimu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan Engkau tunjukkanlah kepada kami peribadatan kami. Wa tub alaina, dan Engkau terimalah taubat dari kami. Innaka antat tawwabur rahim, kerana sesungguhnya Engkau, benar-benar Engkaulah yang maha menerima taubat dan juga maha mengasihani. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim
Wahai Tuhan kami, dan Engkau utuskanlah kepada mereka seorang Rasul di antara mereka yang akan membacakan ke atas mereka ayat-ayat-Mu, dan yang akan mengajar mereka kitab dan hikmah, dan yang akan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, kerana sesungguhnya Engkau benar-benar Engkaulah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Ayat 127 sampailah ayat 129 daripada doa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam ketika mana ingin menyiapkan binaan Kaabah Al-Musyarrafah. Dalam ayat-ayat ni para ulama menyebutkan ada 6 permintaan yang diminta oleh dua orang Nabi ni, iaitu Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Kita tengok apa yang disebut pada muka surat 97 tu, permintaan yang pertama. Permintaan yang pertama, wahai Tuhan kami, Engkau terimalah daripada kami, kerana sesungguhnya Engkau benar-benar Engkaulah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Iaitu pada ayat yang berbunyi Rabbana taqabbal minna, ayat 127, innaka antas sami'ul alim. Itu permintaan yang pertama. Apa yang disebutkan oleh penulis, dia kata doa ini merupakan doa yang diberkati, yang dipohon oleh dua orang Nabi tak kala sedang membina Kaabah, sebagaimana yang direkodkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata ketika Ibrahim dan Ismail sedang bertungkus lumus mengangkat asas binaan Kaabah, mereka berdua memanjatkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ismail pada waktu itu menanggung batu bata di atas bahunya dan bapanya menyusunnya. Ini Allah Ta'ala cerita kepada kita, nak tunjuk bahawasanya bila mana satu orang manusia melakukan ibadah, dia tak boleh rasa selesa dengan ibadah dia, melainkan dia kena ada satu part dalam bab melakukan ibadah itu, iaitu perasaan ar-raja. Ar-raja tu maksudnya lah berharap supaya Allah Ta'ala menerima amalan. Jadi bila mana kita buat ibadah, jangan kita buat sekadar melepaskan tanggungjawab semata-mata, tapi kita buat dalam mengharapkan ibadah itu memberi manfaat kepada kita yang melakukannya, supaya ibadah itu tidak meletihkan tubuh badan saja-saja, bahkan lebih malang lagi, ianya menyebabkan satu orang tu pergi ke neraka. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang melakukannya letih tubuh badan, akhirnya disambar juga oleh api neraka yang menyambar. Itu menunjukkan pada kita bahawasanya daripada doa dua orang Nabi, ayah dan anak ni, mengajar kepada kita bahawasanya setiap ibadah yang dilakukan kita mengharapkan penerimaan. Kerana manusia bila mana dia buat satu-satu benda, khususnya ibadah, tidak terlepas daripada ibadah yang dilakukan tu daripada kecacatan ataupun kesilapan. Maknanya ibadah yang dilakukan tidak sempurna. Sebab tu bila mana kita selesai salat, antara zikir yang awal diajarkan, disebutkan oleh Nabi daripada Thauban radhiyallahu anhu, kata Thauban, bila mana Nabi selesai salat, Nabi beri salam, apa Nabi buat? Istaghfara thalathan. Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Apa kaitan istighfar dengan selesai salat? Umum kita tahu istighfar tu ialah perbuatan, ucapan untuk minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla daripada kesilapan. Sedangkan kita pada waktu tu baru sudah melakukan ibadah. Kenapa selepas selesai buat ibadah kena sebut istighfar? Seperti mana yang diriwayatkan dalam Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi, dia kata macam mana Nabi beristighfar selepas selesai daripada salat, berdasarkan hadis Thauban tu, iaitu Nabi menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu ucapan yang Nabi SAW lakukan dan tunjukkan pada kita. Apa yang dapat kita faham daripada apa yang Nabi tunjuk? Pertama, Nabi ialah manusia yang paling jauh hatinya daripada kelalaian. Dan kita semua bersetuju sini, ibadah manusia yang paling terbaik di kalangan umat akhir zaman ni ialah ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Dia ialah satu orang manusia kalau buat ibadah, ibadah dia sempurna. Tapi dia tunjuk juga pada kita bahawasanya
bila mana satu orang tu melakukan ibadah, dia tetap kena ada ar-raja, iaitu pengharapan supaya ibadah yang dilakukan tu diterima. Sebab ibadah-ibadah yang kita buat ni, khususnya salat, termasuklah ibadah-ibadah yang lain, ianya ialah satu perbuatan ataupun satu pergerakan yang diharapkan pelepasan daripada azab dan murka Tuhan di akhirat nanti. Jadi sebab tu kita kena sulami ibadah yang kita lakukan tu dengan kita berharap supaya salat kita, ibadah kita diterima sama macam apa yang dah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Walaupun perintah buat Kaabah tu daripada Allah Azza wa Jalla, maknanya Allah Ta'ala yang wahyukan pada Nabi Ibrahim untuk buat asas binaan Kaabah. Al-Qawa'idah pada ayat 100 yang ke 127 tu Allah Ta'ala kata wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Al-Qawa'id tu ialah binaan-binaan. Mai pada perkataan qa'ada, iaitu bongkah-bongkah batu yang disusun rapat-rapat sehingga membentuk satu binaan yang merujuk kepada Kaabah. Okay. Dan arahan buat Kaabah tu daripada Allah Azza wa Jalla. Cuma kalau kita tengok doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ringkas, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan terimalah daripada kami, iaitu amal perbuatan kami, innaka anta as-sami'ul alim, sesungguhnya kamu ialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tengok apa lagi yang disebutkan oleh penulis muka surat 97 bawah tu. Mereka berdua ketika melaksanakan amalan saleh yang mulia meminta agar Tuhan menerima amalan ketaatan. Muka surat 98. Dan kesyukuran mereka berdua. Perhatikanlah imam sekalian hunafa. Imam sekalian hunafa tu merujuk kepada Nabi Ibrahim. Hunafa ni ialah orang yang bersih, orang yang menganut agama yang bersih. Dan panutan sekalian ahli tauhid ini, baginda sedang membina Kaabah dengan perintah Allah dalam keadaan takut amalannya tidak diterima. Sedangkan Nabi Ibrahim kedudukannya pun sama macam Nabi Muhammad, maknanya dari segi bila mana dia buat ibadah, mustahil hati dia lalai ataupun hati dia tak ikhlas. Direkodkan daripada Wahib bin Al-Ward ketika beliau membaca ayat, dan ingatlah tak kala Ibrahim dan Ismail sedang mengangkat asas binaan Kaabah, mereka berdua mengucapkan, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Beliau menangis. Beliau berkata, wahai kekasih Tuhan, jika dikau sedang menegakkan tiang rumahnya dalam keadaan dikau risau amalan itu tidak diterima daripadamu. Wahid bin Al-Ward rahimahullahu ta'ala ni seorang tabi'in. Dia seorang tabi'in yang alim, yang sempat bertemu dengan beberapa orang sahabat. Okay. Sedutan kisah Wahib ini dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir radhiyallahu rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau memberi komentar, demikianlah halnya orang-orang yang ikhlas yang Allah nyatakan pada firman-Nya. Iaitu pada ayat yang ke-96, pada ayat yang ke-60 surah Al-Mu'minun. Itu dalam muka surat 98 tu dia datangkan ayat tu. Sifat orang yang ikhlas bila mana melakukan ibadah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka telah berikan, sedang hati-hati mereka dilanda dengan rasa takut bahawasanya mereka kepada Tuhan mereka lah akan kembali. Tunjuk pada kita sini bahawasanya rezeki hati ni, rasa amalan tu tak diterima, ialah satu perasaan yang Allah Ta'ala rezekikan pada manusia. Rasa amalan tak diterima, tapi bukan rasa amalan tak diterima akhirnya tak buat amalan tu. Okay. Amalan tu buat, tapi rasa bahawasanya amalan yang kita buat tu kurang sempurna. Ini ialah petanda kepada orang tu baik amalnya ataupun besar hatinya bila mana dalam melakukan ibadah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang sahih yang direkodkan oleh Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat yang ke-99. Ibnu Kathir merujuk kepada hadis yang direkodkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berkenaan ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah,
dan orang-orang yang memberi apa yang mereka telah diberikan, dan orang-orang yang memberi apa yang telah mereka berikan, sedang hati-hati mereka dilanda rasa takut. Adakah ayat ini berkaitan dengan lelaki yang berzina dan minum arak? Baginda menjawab, tidak wahai anak Abu Bakar As-Siddiq, ayat ini berkenaan lelaki yang berpuasa, bersalat, bersedekah dalam keadaan dia takut amalannya itu tidak diterima oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi dan dinilai sebagai hadis yang hasan oleh sebahagian para ulama, bila mana dia dengar ayat ni, ayat 60 surah Mukminun, iaitu Allah Taala kata walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Bila mana dia dengar ayat ni, sebab dalam ayat ni ada bahagian yang menarik, iaitu Tuhan kata walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang yang memberi daripada apa yang telah kami beri padanya, iaitu dia ada nikmat, dia bahagi-bahagikan nikmat, wa qulubuhum wajilah, dan dalam hatinya itu ada jillah. Jillah ni maksud dia apa? Wajilah ni maksud dia apa? Ketakutan, rasa insecure, tak selamat bila mana buat sesuatu, benda tu diterima ataupun tidak. Okay. Cuma Aisyah radhiyallahu anha, dia tersilap. Dia rasa ayat wajilah tu merujuk kepada orang yang dah buat salah. Dia buat salah, akhirnya dia rasa takut. Lalu dia clarify balik benda tu pada Nabi, dan Nabi pun kata ayat ni bukan turun kepada orang yang dah buat salah, tapi turun kepada orang yang dah beramal ibadat tapi rasa tak selamat. Okay. Itulah keadaan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka ada satu benda yang tak faham, mereka akan minta penjelasan pada Nabi. Dan kadang-kadang mereka punya nada tu bukan macam nak minta penjelasan, macam nak, orang kata apa, nak cantah Nabi, kata apa yang Nabi sebut tu salah. Ada benda-benda macam tu berlaku dalam hubungan rumah tangga Nabi. Sebab tu hadis riwayat Imam Muslim, hadis cerita tentang Hafsah. Hafsah ni ialah anak kepada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab dia ada seorang anak perempuan nama Hafsah. Seorang tu ya. Umar Al-Khattab ni anak tak ramai, 2 orang saja. Yang lain-lain tu zuriat datang daripada bukan isteri, dia datang daripada hamba sahaya. Yang kita biasa dengar nama anak kepada Umar ni 2. Abdullah bin Umar, Hafsah binti Umar, yang dikahwinkan kepada Rasulullah. Okay. Hafsah ni satu hari Nabi SAW kata, Nabi SAW sebut pada dia satu benda, iaitu Nabi kata tidak akan masuk neraka orang-orang yang telah berjanji setia di bawah pokok, iaitu perjanjian Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan, yang berlaku tahun ke-5 Hijrah. 1,400 orang sehingga 1,500 orang para sahabat pada waktu tu yang berjanji setia, yang diorang nak menuntut bela di atas berita yang mengatakan Uthman telah dibunuh oleh Quraisy. Sebenarnya tak pun. Okay. Jadi diorang berjanji setia di Hudaibiyah. Hudaibiyah hari ni ialah Shumaisiyah, nama lain dia. Satu masjid di situ tempat orang miqat. Okay. Hudaibiyah ni. Jadi Nabi kata kepada Hafsah, aku berharap orang yang berjanji setia dengan aku di bawah pokok tu tak akan masuk neraka, semua masuk syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sebut 2. Aku berharap orang yang ikut aku perang Badar dan juga orang yang berjanji setia dengan aku di bawah pokok dalam perjanjian Hudaibiyah tu tak akan masuk neraka, melainkan semuanya ahli syurga. Tiba-tiba Hafsah dia kata tak, ada juga yang akan jadi ahli neraka. Dia punya nada tu lain macam sikit. Okay. Itu isteri Nabi tu, itu anak kepada ahli syurga tu. Okay. Bila mana dia sebut macam tu, Nabi ni intaharaha. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi ni dia macam tunjuk reaksi macam nak marah kepada Hafsah. Intaharaha ni maksudnya ialah celak mata bagi luar, jeger mata semacam apa yang kamu sebut tu salah. Tapi Hafsah ni dia nak menang, dia baca ayat Quran sebagai dalil yang kata apa yang dia sebut tu betul, iaitu ayat daripada surah Maryam. Allah Ta'ala kata wa in minkum illa wariduha, setiap seorang di antara kamu pasti akan lalu titian sirat, bawah tu neraka. Titian sirat tu, bawah tu neraka.
wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu ialah ketetapan yang Tuhan berikan kepada semua orang. Ahli syurga pun kena lalu, ahli neraka pun akan lalu. Okay. Jadi Hafsah dia kata, Nabi kata tak akan masuk neraka orang yang berjanji setia dengan aku dalam perjanjian Hudaibiyah ataupun yang join perang Badar. Riwayat Ibnu Majah dia sebut perang Badar, riwayat Muslim tak sebut perang Badar. Okay. Hafsah kata tak ada yang akan masuk neraka. Sebab ayat Quran sebut jelas, wa in minkum illa wariduha. Setiap seorang di antara kamu bila mana meniti titian sirat, dia pasti akan lalu bawah tu neraka. Okay. Hafsah dia nak kata lalu, tapi cara dia sebut pada Nabi tu, dia bangkang Nabi, dia nak kata akan ada orang yang beriman yang dah dijadikan, dah ditetapkan sebagai ahli syurga pun akan masuk neraka. Itu cara dia sebut, tapi dia faham maksud dia bukan macam tu. Dia macam kita naik jambatan, bawah tu sungai ataupun laut. Kita dah lalu dah atas laut tu, dah lalu, cuma kita tak rapat pada air sajalah. Itu saja yang dia nak beritahu. Kemudian Nabi baca ayat yang sama daripada surah Maryam tu. Lepas pada ayat yang Hafsah baca tu, Allah Ta'ala kata summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Maknanya Nabi kata betul lah kita semua akan lalu atas neraka, tapi orang yang lalu atas neraka tu beza-beza cara dia lalu. Adapun orang yang bertakwa cepat dia nak sampai ke ujung sehingga dia masuk neraka. Adapun orang yang kafir, mereka tak akan boleh lalu, melainkan mereka akan terjatuh. Cuma nak sebut pada kita, isteri Nabi ni dia ada waktu-waktu dia nak bangkang Nabi. Macam Aisyah, dia tak bangkang, dia lebih kepada nak clarify. Hadis ni dia nak betulkan balik apa kefahaman dia. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya Hafsah dia lain sikit. Kita kena tahu bahawasanya kerenah manusia ni dia beza-beza. Dan itulah bab daripada keadaan rumah tangga Nabi. Benda tu biasa sebenarnya. Sebab tu kalau kita baca hadis-hadis berkaitan Nabi bersama dengan isteri dia yang 9 orang tu, kita akan tengok kehidupan rumah tangga Nabi samalah macam kehidupan mana-mana manusia di mana-mana zaman pun macam tu lah. Sebab kerenah manusia ni dia berbeza-beza. Sebab tu kita akan tengok Nabi dia pernah pulaukan isteri dia hampir 3 bulan tak balik rumah isteri dia. Antara yang kena pulau tu siapa dia? Zainab. Zainab ni satu hari dia pergi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi kalau saya tak silap. Satu hari dia musafir sekali dengan Safiyah. Safiyah ni kita tahu isteri Nabi daripada keturunan Bani Israel, Yahudi, anak kepada Huyai bin Akhtab. Naik kenderaan, unta yang dinaiki oleh Safiyah ni dia dah letih, tiba-tiba dia tak nak berjalan. Hadis tu kata i'talla ba'ira Safiyah. Unta yang dinaiki oleh Safiyah ni dia berhenti, dia mogok tak nak berjalan. Dia letih sangat. Unta dia macam tu lah, dia ada waktu dia dah terlampau lama sangat berjalan, dia nak berhenti, dia meragam. Okay. Kemudian Nabi tengok Zainab ni dia bawa 2 unta. Saya nak sebut sini apa dia agak menarik. Ni luar sikit daripada apa yang kita bincang. Okay. Orang perempuan dia ada minat, dia suka collecting barang yang banyak. Itu biasa. Nabi tak larang benda tu. Okay. Zainab dia musafir sekali dengan Nabi. Sebab dalam musafir ni Nabi kadang-kadang bawa seorang isteri, kadang-kadang bawa 2. Dalam pemusafiran tu Nabi bawa Zainab dengan Safiyah. Okay. Dan Zainab ni bila mana dia musafir, dia suka bawa banyak barang. Macam sebahagian orang perempuan, dia pergi musafir ataupun dia pergi berjalan, balik kampung ke, pergi bercuti ke, dia pergi bercuti 2 hari ataupun 3 hari, contoh pergi Langkawi, tapi dia bawa selendang ataupun tudung 12 helai, 12 pasang. Itu biasa. Okay. Zainab ni dahsyat, dia tak bawa selendang, dia bawa unta, bawa 2. Maknanya kalau kita hari ni kereta bawa 2, macam mana tak tahu. Dia bawa 2 kereta. Okay. Satu untuk spare, takut bosan nak tukar kereta lain pula. Okay. Bila mana Nabi tengok Zainab bawa 2 unta ni, dan Safiyah punya unta dah problem, dah meragam, Nabi kata kepada Zainab, a'tiha, berilah unta yang kamu tak tunggang tu kepada Safiyah untuk dia naik, sebab unta dia dah meragam. Apa respon Zainab? Zainab kata, ana u'ti li hadhihi al-yahudiyah, aku ke yang kena bagi dekat perempuan Yahudi ni? Nada dia tu macam cemburu lah.
Dia macam nak pelekeh kawan tu. Aku pula yang kena layan si perempuan Yahudi ni. Apa Nabi buat? Nabi tak bersama dengan dia, tak balik rumah dia, tak bagi giliran dia bulan Zulhijjah, Muharram dan sebahagian Safar. Nabi kalau bab-bab berkaitan perkauman ni, Nabi sangat-sangat anti. Nabi tak suka hina manusia atas nama kaum ataupun bangsa. Sebab tu Abu Dzar Al-Ghifari bila mana dia kata pada Bilal, dia tengok Bilal bersama dengan Nabi dalam masjid, dia terpanggil Bilal dengan nada bergurau. Dia kata, ya bnatas sauda, wahai anak wanita hitam. Dia bergurau. Nabi tak suka. Sebahagian riwayat kata Nabi tak jawab salam dia, dengan sebab Nabi tak suka orang yang merendah-rendahkan ataupun memperlekehkan kata apa, bangsa ataupun tubuh badan orang tu. Istilah kita ini body shaming lah, sebut macam tu. Okey. Bila dia okey, dia tak marah pun, dia tahu dah nada. Abu Dzar ni bukan sahabat kecil, dia sahabat besar, ahli ibadah lagi pun. Okey. Cuma dia saja bergurau, dia silap lah itu. Dia tersebut benda tu. Nabi kata pada dia, innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu ni satu orang yang masih lagi duk ada perangai jahiliyah, panggil orang ni hitam, panggil orang ni putih. Nabi tak suka benda tu. Nabi dia backup Bilal dalam keadaan Nabi ialah orang yang rupa paras dia cantik. Nabi ni Quraisy. Quraisy ni ialah sebab antara orang-orang Arab yang cantik lah, yang elok. Kalau lelaki dia handsome, kalau perempuan dia cantik. Sebab tu pak menakan Nabi Abu Lahab. Abu Lahab tu maksud dia apa? Yang menyala, yang menarik. Lahab tu maksudnya orang tengok dia pada jauh, orang perasan dia. Dari segi smartnya dia, dari segi bau dia yang wangi, air wangi dia, dan pakaian dia yang menarik. Sebab dia orang kaya. Dan Quraisy ni memang keturunan yang smart, yang handsome. Nabi backup kawan tu. Sedangkan Nabi bukan orang kulit hitam pun, Nabi orang yang smart. Nabi tak ada kepentingan pun nak backup Bilal. Okay. Sebab tu kita tengok dulu di Eropah, dia ada dasar appetite ni, orang kulit putih, orang kulit hitam. Sehinggalah diangkat oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela ni duk angkat isu ni. Nelson Mandela dia angkat isu ni padan sebab dia memang kulit hitam pun. Tapi yang angkat isu perkauman ini lebih awal lagi ialah Rasulullah sendiri. Rasulullah sangat-sangat anti dengan orang yang perkauman. Jadi Nabi bila mana Zainab buat macam tu, Nabi pulau Zainab hampir 3 bulan. Hanya kerana perkataan tu. Maknanya Nabi ni ada part dia tegas, ada part dia layan juga isteri-isteri dia yang kadang-kadang macam cuba nak rebel dengan dia tu lah. Okay. Cuma balik pada buku kita ni, Aisyah dia tanya Rasulullah, dia hanya just clarify saja, dia nak betulkan balik. Kita pergi pada permintaan yang kedua. Permintaan kedua, muka surat 99. Wahai Tuhan kami, dan engkau jadikanlah kami 2 orang yang menyerah diri khusus bagimu. Artinya, jadikanlah kami ni orang yang menyerah diri kepada perintahmu, tunduk mentaatimu dan menuruti perundanganmu. Okey. Iaitu pada ayat yang ke 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Okay. Dalam doa ni muka surat 99 tu disebut terdapat doa untuk kekal teguh atas ketaatan dan konsisten atas jalan Islam. Ini juga benda yang kita kena minta. Tadi kena minta Rabbana taqabbal minna, itu permintaan pertama. Kita pun diajar untuk sebut benda tu, innaka antas samiul alim. Sekarang ni yang kedua yang diminta oleh 2 orang, Ibrahim Ismail ni, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan, engkau jadikanlah kami ni menyerah diri. Satu orang yang menyerah diri, maknanya ketaatan yang berat macam mana pun kami tidak pertikai, kami tak mengungut. Okay. Berhubung perkara ini direkodkan daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan doa yang paling banyak dipohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muka surat 100, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Inilah doa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Nabi ni suka doanya ni. Selain pada tu riwayat daripada Anas bin Malik. Riwayat daripada Anas bin Malik pun sebut benda sama. Anas bin Malik ni dia pernah tanya ya Rasulullah, kamu doa macam ni, kamu bimbang ke hati ni akan dipalingkan?
Kamu bimbang. Sebab Nabi ni dia sebut benda tu, tujuan nak suruh sahabat pun sebut. Anas bin Malik ni sebelum dia tanya Nabi, dia tekan dulu. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami ni dah beriman dengan kamu. Dah yakin apa yang kamu bawa daripada Quran. Adakah kamu takut kami ni akan gelong lepas pada kamu wafat?" Apa Nabi jawab? Nabi kata, "Ya, aku bimbang kamu akan menyeleweng selepas daripada kewafatan aku." Kita boleh tengok dalam hadis yang diriwayatkan tu daripada Anas bin Malik tu, Nabi ni dia bimbang generasi yang hidup sezaman dengan dia ni boleh menyeleweng selepas kewafatan dia. Sehingga dia ajar kepada generasi yang paling dekat tu, "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik." Sebahagian riwayat wa ala ta'atik, riwayat ni dia tak ada wa ala ta'atik, cuma ala dinik. Okay. Jadi kalau Nabi bimbang pada para sahabat, wajarlah Nabi bimbang kepada umat akhir zaman sekarang ni untuk mereka tu agar tidak menyeleweng. Dan kita pun tengok, kita pun dah lihat kan, bila mana akhir zaman ni macam-macam kumpulan yang menyeleweng. Jadi itu benda yang kita boleh tengok macam mana Nabi dia ajar pada kita. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dah sebut benda ni. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu antara doa yang baik dan bagus. Selain pada itu juga ialah doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Maka saya bertanya, ini hadis riwayat Ummu Salamah daripada Imam Tirmizi, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak mengulang-ulangi doa ini?" Baginda menjelaskan, "Ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha." Maksud dia, wahai Ummu Salamah, setiap manusia hati mereka berada di antara dua jari daripada jari jemari Allah. Maksudnya Allah Ta'ala yang akan membolak-balikkan hati manusia. Dia luruskan mana-mana yang dia kehendaki hatinya, dan dia pesongkan mana-mana yang dia kehendaki hatinya. Jadi itu ialah bab permintaan supaya hati konsisten. Ia bukan benda yang mudah, terutama kita umat akhir zaman ni untuk konsisten. Permintaan yang ketiga, muka surat 100, "Dan sebahagian daripada keturunan kami." Masih lagi pada ayat 128, "Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina." Daripada zuriat kami. Okay. Bukan hanya pohon untuk diri sendiri, tapi pohon juga untuk zuriat, supaya menjadi kumpulan yang konsisten. Muka surat 100 tu Ibn Katsir rahimahullah berkata, doa Ibrahim dan Ismail ini merupakan antara doa yang dipohon oleh orang-orang yang bertakwa dan beriman, sebagaimana pula firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Maknanya satu orang yang baik, dia tak akan lupakan zuriat dia. Tengok perkataan Nabi Ibrahim, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina." Perkataan zuriat itu bukan hanya setakat anak, cucu, selagi mana keturunan kita ada, selagi itulah permohonan pada Allah Ta'ala supaya keturunan tu tak lari, tak menyeleweng, tak terpesong. Doa yang sangat mustahab dan mustajab. Okay. Doa ni semua orang kena baca. Bukan kata orang yang dah kahwin dan ada anak, orang yang kahwin tak ada anak, orang bujang tak kahwin lagi pun kena baca juga doa ni. Sebab kita tak tahu, sebahagian daripada orang-orang yang dekat dengan kita pun akan terkena tempias doa ni. Cuma poin dia ialah minta supaya konsisten. Okay. Kita pergi pada permintaan yang keempat, muka surat 102. Permintaan yang keempat, "Dan engkau tunjukkanlah kepada kami peribadatan kami," iaitu pada ayat "wa arina manasikana." Situ. Wa arina manasikana maksudnya ajarkan syariat agama kami dan ritual haji pada kami. Tengok bagaimana baiknya agama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Mereka ni tak suka, tak pandai-pandai nak buat agama, melainkan minta Tuhan tunjuk macam mana cara beribadah yang betul. Perkataan arina tu maksudnya tunjukkan. Manasikana iaitu manasik yang perlu dibuat di kawasan Baitillahil Haram. Dalam erti kata lain, tunjukkanlah semua amal ibadah yang betul. Sebab tu bila mana kita hidup atas dunia ni, kita direzekikan dengar hadis-hadis yang betul daripada sumber-sumber yang dipercayai, amal-amal ibadat yang betul, itu rezeki daripada Allah Ta'ala.
Minta pada Tuhan supaya kita ni hidup, Allah Ta'ala tidak pejamkan mata, melainkan kita kenal sebahagian besar pada amalan-amalan yang betul. Ini benda yang mustahak. Ada orang bila mana kita beritahu amalan yang betul, dia terkejut, dia rasa amalan tu berlawanan dengan arus perdana, dia rasa amalan tu amalan baru. Sebenarnya amalan tu dah lama, dia je yang baru tahu. Jadi itu benda yang dia kena sedar. Bila mana kita minta doa pada Allah Ta'ala, wa arina manasikana, mintalah kepadamu wahai Allah supaya berikan pada kami dibetulkan amal ibadah kami. Sebab proses belajar amal ibadah yang betul ni, dia tak akan habis sampai ke akhir hayat. Sebab terlalu banyak daripada ibadat, sama ada ibadat wajib ataupun ibadat sunat, yang perlu kita tekuni, iaitu kita pelajari sehingga tepat amal ibadah kita. Permintaan yang kelima, dan engkau terimalah taubat dari kami kerana sesungguhnya engkau benar-benar engkaulah yang maha penerima taubat. Wa arina manasikana wa tub alaina. Itu permintaan yang kelima. Terima taubat pada kami. Macam kita sebut tadi, Nabi Ibrahim sebut benda ni waktu sudah buat Kaabah. Bukan baru sudah buat dosa. Tiba-tiba sebut perkataan wa tub alaina. Maknanya antara kebaikan satu orang tu selalu bertaubat pada Tuhan walaupun dia tak buat dosa yang besar. Dia tak perasan dosa tu. Sebab ada orang nanti buat dosa besar dulu baru nak start taubat. Itu silap. Bertaubat inilah benda yang dilakukan setiap hari. Paling-paling minima ialah dengan beristighfar. Okay. Itu permintaan yang kelima. Kita tengok apa yang disebut sini. Ini merupakan doa Ibrahim untuk bertaubat. Taubat adalah kembali pada Allah dengan perasaan sesal meninggalkannya dan berazam untuk tidak mengulanginya semula. Syekh Ibn Sa'di, salah seorang pakar tafsir, dia kata kerana seseorang hamba itu sehebat mana pun dia tidak kebal daripada sebarang kekurangan dan perlu untuk bertaubat, maka Ibrahim dan Ismail mengucapkan, dan engkau terimalah taubat daripada kami kerana sesungguhnya engkau benar-benar engkaulah yang maha penerima taubat, yang maha mengasihani. Tengok ayat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna, bukan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwab. Wahai Tuhan, engkaulah Tuhan yang bersifat dengan at-tawwab. At-tawwab ni maksudnya apa? Berulang kali menerima taubat daripada orang yang sama. Itulah sifat Tuhan. Tuhan ni dia bukan zat yang berkira dengan kita, tapi dengan syarat kita taubat tu betul-betul, bukan taubat main-main. Cuma Tuhan tak pernah jemu untuk menerima penyesalan hambanya yang nak kembali pada dia. Permintaan yang terakhir. Permintaan yang terakhir ni yang keenam, wahai Tuhan kami, dan engkau utuskanlah kepada mereka seorang rasul. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul di antara mereka yang akan membacakan ke atas mereka ayat-Mu, yang akan mengajar mereka kitab dan hikmah, dan yang akan menyucikan mereka, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dia bimbang akan zuriat dia, dia minta dihantarkan rasul. Rasul dengan makna nabi dan rasul, itu yang pertama. Yang kedua ialah rasul itu bermakna hidayah dan petunjuk untuk kita umat akhir zaman ni. Sebab lepas pada kewafatan Nabi Muhammad, tak adaklah diutuskan nabi dan rasul lepas pada tu, tapi perkataan rasul, Rabbana wab'ath fihim rasula. Wahai Tuhan, engkau hantarlah kepada umat aku yang akan datang lepas pada ni rasulah. Sebab tu pemikiran Nabi Ibrahim ni, orang kata pemikiran yang jelas ke hadapan. Orang selalu nampak hebat kalau dia boleh fikir 10 tahun, 20 tahun. Tapi Nabi Ibrahim dia berfikir 7 generasi, 8 generasi ke hadapan. Maknanya 1000 tahun. Andaikanlah satu generasi itu 100 tahun, berapa ribu tahun dah dia fikir siap-siap Nabi Ibrahim. Takutlah umat yang datang lepas pada dia ni gelong menyeleweng, mudahkanlah datangnya kebenaran-kebenaran, hujah-hujah yang betul untuk diorang tu taklah jauh sangat menyimpang. Kebimbangan Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim jarak dia dengan kita entah berapa ribu tahun, mengikut sebahagian para pengkaji kata 4000 tahun. Dengan Nabi Muhammad tu pun dah 4000 tahun lebih, apatah lagi dengan kita, makan lebih kurang 5000 tahun. 5000 tahun yang lepas dah ada orang yang berfikir bimbang umat akhir zaman ni terseleweng ataupun sesat, lalu dah berdoa di sisi Kaabah Baitullahil Haram, minta ib'ats fihim rasula, hantar kepada mereka rasul yang akan ajar pada mereka kitab, ayat dan beri penerangan.
Macam kita sebut tadi lah, Rasul dengan makna Nabi dan Rasul. Selepas Nabi Ibrahim itu akan datang Nabi Ismail, Ishak, Yaqub, Sulaiman sampai Nabi Muhammad. Dan untuk umat akhir zaman, Rasul dengan maksud hidayah, hujah, kebenaran, pembela kebenaran akan wujud dan kekal sampai hari kiamat nanti. Hatta waktu Zahir dan Dajjal pun akan masih ada lagi orang-orang yang bawa kebenaran. Jadi itulah 6 permintaan dalam doa Nabi Ibrahim yang moga-moga dapat kita amalkan untuk menjadi benteng pada kita dan juga menjadi contoh kepada kita dalam berdoa dengan cara yang tepat dan betul seperti mana yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Setakat itu saja, insya-Allah kita akan sambung 2 minggu lagi doa Nabi Ibrahim yang bahagian yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.